Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Abza binti Sidun, BA 18110262 daripada grup GP 024. Hari ini saya akan membentangkan tentang geografi pelancongan, perkhidmatan dan pelancongan food and beverage ataupun dalam bahasa Melayunya pelancongan makanan dan minuman. Bagi slot pengenalan, saya akan menerangkan tentang maksud pelancongan makanan dan minuman berdasarkan dua sumber yang telah saya gunakan, iaitu daripada Hall and Sharpless 2013 dan Cohen dan Everly 2004. Menurut Hall dan Sharpless 2013, makanan adalah satu elemen penting dalam pelancongan makanan atau gastronomi adalah sebuah pelancongan yang melibatkan pengalaman pelancongan ke wilayah gastronomi dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dengan aktiviti melawat restoran makanan terkenal, melibatkan diri dalam majlis atau pesta gastronomi atau sebarang aktiviti pelancongan yang melibatkan makanan. Manakala menurut Cohen dan Everly 2004, pelancongan makanan adalah segala pengalaman berkaitan sumber makanan destinasi. Dari perspektif ini, pelancongan makanan boleh menjadi pengalaman fizikal makanan dan pelibatan pelancongan dalam aktiviti berkaitan makanan yang lebih luas seperti lawatan ke lokasi pengeluaran makanan, kelas masakan atau acara tema makanan. Begitu juga dengan minuman yang sering dengan makanan. Walau bagaimanapun, selain menjadi pasangan terhadap makanan, minuman juga mempunyai pelancongan yang tersendiri yang terbahagi kepada dua, iaitu minuman yang tidak beralkohol dan beralkohol. Jenis-jenis pelancongan makanan dan minuman. Terdapat 5 jenis utama perkhidmatan makanan dan minuman. Pertama adalah restoran makanan segera. Sebagai contoh, KFC, McDonald's, Pizza Hut, Jollibee, Burger King dan pelbagai lagi. Kedua adalah catering institusi. Ianya lebih kepada penyediaan kepada sesebuah organisasi. Sebagai contoh, BTC yang menyediakan perkhidmatan makanan kepada kantin, hospital ibu dan anak Likas Kota Kinabalu. Ketiga adalah catering syarikat penerbangan, di mana syarikat-syarikat penerbangan menyediakan perkhidmatan makanan semasa aktiviti penerbangan dilakukan. Keempat adalah catering kapal layar, di mana mereka menawarkan makanan yang mewah diikuti dengan pelayaran di atas kapal layar sambil menikmati pemandangan. Dan yang terakhir adalah catering kereta api. Berbeza dari makanan segar yang disediakan seperti di restoran biasa kerana penyediaan makanan di dalam kereta api amat sukar dan ia menjadi sesuatu pengalaman yang cukup menarik jika seseorang dapat merasakan pengalaman tersebut. Kemudahan makanan komersial ataupun tempat-tempat yang sering menjadi kunjungan pelancongan makanan dan minuman. Terdapat dua kategori. Yang pertama adalah kategori restoran hotel. 1. Restoran hotel seperti coffee shop, restoran istimewa seperti restoran China, restoran India, restoran Prancis dan restoran Jepun. Kedua adalah green room atau roastery, iaitu restoran yang menyediakan makanan khususnya untuk panggangan daging, ikan, daging ayam atau spesies unggas yang lain. Ketiga, disco, iaitu lebih kepada hiburan muzik, menari dan minuman. Terdapat juga penawaran makanan ringan. Muzik yang dimainkan adalah muzik yang direkod. Dan yang terakhir adalah kelab malam, dibuka pada waktu malam
menari, dan mempunyai live band tersendiri dan ianya lebih kepada penyediaan minuman beralkohol. Kategori kedua adalah restoran bebas. Pertama, bar makanan atau food bar, lebih kepada kafe tepi jalan dan sebagainya seperti Starbucks, Dunkin Donut, Tea Life, Uncle Bob dan Takoyaki. Manakala yang kedua adalah restoran makanan segera yang menyediakan makanan dengan harga yang berpatutan seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut dan sebagainya. Ketiga adalah casual dining atau tempat makan casual. Adalah klasifikasi restoran yang agak baru bagi sebuah restoran di mana menyediakan makanan yang sedap dan dilayan dengan cara yang tidak formal, tetapi formal bagi peraturan restoran. Ianya kelihatan seperti bar kerana mereka mempunyai live band, tetapi restoran ini bukannya bar. Sebagai contoh adalah Hard Rock Cafe. Yang terakhir ataupun yang keempat adalah food court. Food court merupakan tempat khusus untuk menikmati makanan dari pelbagai franchise di mana pembeli boleh menikmati pelbagai makanan dalam satu bumbung dengan pelbagai pilihan. Food court ini boleh kita dapati di setiap shopping mall atau pusat beli belah, kampus college maupun di kawasan rekreasi seperti di kawasan tepi pantai yang mana kita boleh bagi contoh adalah seperti kawasan Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Menarik bukan? Oleh itu, pelancongan makanan dan minuman ini telah memberikan pelbagai manfaat. Pertama, memberikan pengalaman yang cukup menarik untuk para pelancong kerana tidak semua makanan atau minuman ini boleh didapati di tempat asal mereka dan kebanyakannya makanan ini ada yang berasal dari negara luar maupun dari negara kita sendiri. Kedua, meningkatkan ekonomi dalam sektor ini yang juga membantu dalam meningkatkan sektor lain seperti pengangkutan dan penginapan. Ketiga, meningkatkan kesedaran terhadap sektor ini yang mampu memberikan peluang yang baik terhadap masyarakat negara. Dan yang terakhir, membantu peningkatan kadar jumlah pelancong yang akan melawat di sesebuah negara. Berikut merupakan rujukan yang telah saya perolehi untuk pembentangan ini. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Jika ada terkasar bahasa atau tersilap kata, haraplah dimaafkan. Oleh itu, saya ingin mengundurkan diri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.